Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Ya, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan dah kuat tipu, terbukti penipu. Ya, tipu lagi. Ini dah mirip kerajaan pelawak. Ya, terbaru, kita mula daripada terbaru, kemudian kita balik kepada yang awal-awal. Ya, satu persatu kita rungkai. Terbaru, Anwar cuba nak jadi seperti hero filem Tamil. Ya, kononnya dia adalah prihatin terhadap peneroka Felda. Siap dah keluar poster kerajaan Madani. Anwar prihatin terhadap peneroka Felda. Dia setuju atau sedang mengusahakan pelupusan hutang 8 bilion lebih. Sebenarnya, kalau anda lihat rentetan sejarah, benda ni dicadangkan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masa tu saya ingat lagi, saya tidak begitu bersetuju dengan banyak perkara dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi babak tu saya diam, sebab dia lakukan sesuatu untuk peneroka Felda. Ya, jadi pelupusan 8.3 bilion ke berapa ke telah diumumkan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, melibatkan puluhan ribu peneroka Felda. Okey. Nah, perkara ini kalau anda lihat dalam kerajaan pimpinan Anwar ni, selepas Anwar ambil alih ini, dalam jawapan parlimen, menteri sudah sahkan benda ini dilakukan, benda ini dikuatkuasakan. Malah puluhan ribu peneroka Felda sudah tanda tangan perjanjian. Jadi menteri pun dah mengaku di parlimen, kalau anda rujuk kepada Hansard, ya, dan seorang lagi menteri, Azalina Othman, pun pernah memberitahu bahawa di dalam pentadbiran Anwar selepas Anwar ambil alih, bahawa pelupusan hutang itu tidak akan dilanjutkan. Dan apabila Azalina mengumumkan bahawa pelupusan hutang itu yang dimulakan di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin tidak akan dilanjutkan, kalau anda baca pengumuman itu, secara tidak langsung Azalina telah mengaku pelupusan hutang ini telah dimulakan, dikuatkuasakan di bawah pentadbiran Muhyiddin, dan kerajaan Anwar telah menghentikannya. Kemudian kerajaan pimpinan Anwar memulakan balik pelupusan hutang itu, dan kemudian nak claim hero. Macam cerita Tamil lah, dia nak claim hero lah. Anwar yang lakukan. Kemudian bila Muhyiddin beritahu bahawa sebenarnya benda ni telah dimulakan di bawah pentadbiran dia, Anwar memberitahu sebenarnya Muhyiddin seolah-olah telah menipu rakyat lah, telah menipu peneroka Felda lah. Sebenarnya ia tidak pernah dimulakan. Jadi begitu terdesaknya kerajaan pimpinan Anwar sampai terpaksa menipu secara terbuka, sedangkan bukti dah ada, bukti Hansard, kenyataan menteri-menteri. Ya, bukti Hansard ni berkaitan dengan parlimen, apa yang dikatakan jawapan menteri di parlimen. Bukti dah ada, tetapi mereka terdesak sebab sambutan yang hambar bagi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam kempen-kempen mereka, sampai kena kerah berbelas-belas bas untuk bawa orang untuk penuhi dataran, ya, sampai terpaksa tipu secara terbuka. Itu saya kata kerajaan penipu. Dia tipu hang hidup-hidup, dia tipu hang bulat-bulat, dia tipu hang terang-terang, sebab terdesak. Ya. Okey. Kedua, ya, kalau anda lihatlah isu, kita balik kepada yang lebih lama, ya. Kalau anda lihatlah, Tun Mahathir telah memulakan proklamasi Melayu, orang Melayu. Dan benda ni sebenarnya bertujuan untuk menyatu padukan orang Melayu. Ianya tidak salah. Tetapi bila orang Melayu buat, orang Melayu dikatakan resis, sedang menimbulkan suasana perkauman. Tapi bila orang Cina kempen untuk parti mereka, DAP kempen untuk satu padukan orang Cina, itu tak digelar resis.
Jadi China boleh kata apa, buat apa, Guan Eng boleh cakap apa berkenaan dengan hasut orang, berhubung dengan orang Kristian tidak boleh berkumpul untuk sembahyang, ya. Ini 2019 terbaru didakwa, ya, didakwa oleh satu portal. Guan Eng telah berkata kuil akan dirobohkan ke tokong akan dirobohkan oleh gelombang hijau dan sebagainya. Dia orang boleh berkata apa, mereka tak resis, tapi bila Tun melancarkan proklamasi orang Melayu, dia dikatakan resis, sedang menimbulkan suasana perkauman, sedang mengungkit-ungkit isu perkauman, sedangkan itu hak orang Melayu. Jadi begitu terganggu gugatnya mereka mula memfitnah Tun. Mereka mula memfitnah Tun, kononnya Tun ini sedang cuba mengungkit-ungkit isu pro Melayu yang tidak mesra kepada bangsa lain. Kenyataan Tun diputar belik. Tun bukan kata dia nak negara ini bertukar menjadi negara Melayu sepenuhnya, bukan. Tun cuma ungkitkan perkara-perkara di dalam perlembagaan yang jelas tidak menyebut negara ini negara berbilang kaum dari sudut asas pentadbirannya, asas penubuhannya. Ini adalah tanah Melayu. Itu sahaja. Dia bukan kata negara ini tidak boleh diduduki oleh orang berbilang kaum. Dia cuma ingin mengingatkan generasi muda orang Melayu kedudukan mereka dalam sejarah, berhubung penubuhan negara ini yang asasnya dan semestinya satu tanah Melayu. Jadi diputar balik. Kerana apa? Kerana terdesak. Jadi mereka menipu rakyat. Kononnya Tun ini tidak mahu orang Melayu, orang bukan Melayu menganggap negara ini negara mereka. Itu tidak pernah disebut oleh Tun, ya. Penipu, tipu. Dan ini satu bentuk hasutan oleh kerajaan terhadap rakyat. Penipuan ni, contohnya babak penoroka Felda, ini hasutan. Hasutan kononnya pembangkang telah memperdaya anda, Muhyiddin telah memperdaya anda, sedangkan bukti terang-terang ada depan mata. Benda ni bukan dilakukan oleh Anwar. Anwar cuma nak claim kredit. Dia nak apa yang telah diusahakan oleh Perdana Menteri terdahulu, dia yang dapat nama. Inilah Anwar. Kemudian yang lama-lama kita baliklah pada pilihan raya umum ke-15. Janji demi janji, semua rakyat kena kencing. Yang paling lama janji yang paling lama diwar-warkan sejak berdekat, ya, sampai PRU 15 kempen tu. Janji kononnya dalam 24 jam harga minyak akan turun. Diberitahu kerajaan-kerajaan terdahulu, depa ni menipu rakyat. Sebab Petronas untung banyak, berbilion-bilion kononnya. Kemudian Anwar buat kiraan takkan banyak ni tak boleh digunakan untuk turunkan harga minyak. Dengan mudah boleh dilakukan, kata Rafizi. Lepas dah berkuasa, benda tu mereka kata tak boleh laksanakan. Jadi ini kerajaan penipu, kerajaan pelawak, ya. Kata nak perang rasuah, lagi satu, ya, kata nak perang rasuah. Pernah tak anda dengar Perdana Menteri saya nak perang rasuah, sebab itu saya lantik seorang yang terpalit atau tertuduh rasuah sebagai timbalan saya? Tak masuk akal. Kemudian bila orang tanya macam mana boleh lantik Zaid Amidi sebagai timbalan Perdana Menteri, dia berdepan 47 pertuduhan jenayah, antaranya pertuduhan rasuah. Anwar kata mahkamah belum putuskan, jadi kita jangan hakimi orang tu tidak bersalah selagi belum diputuskan. Tapi pada kempen PRU 15, semua ramai pemimpin PKR, DAP, semuanya bila sebut pasal UMNO, dia kata kleptokrat, penyangak, pencuri, orang yang sakau, mereka dah hakimi dulu. Zahid akan masuk penjara, kita akan heret dia masuk penjara, ya. Rakyat kena tipu, kerajaan penipu, kerajaan pelawak. Anwar penipu, Anwar pelawak. Mana ada negara yang akan yakin dengan Perdana Menteri sebegini? Sebab itu anda lihat rekod di bawah pentadbiran Anwar ni, dana pelaburan sedang mengalir dengan banyak ke luar negara. Negara sedang tenat, ringgit sedang merudum. Dulu sebelum PRU 15 dikutuk kerajaan terdahulu.
Ringgit jatuh sebab kerajaan tidak tahu buat kerja. Menteri dia tidak tahu buat kerja. Menteri ini, menteri itu. Di bawah kerajaan dia sekarang ni, Anwar, bila ringgit jatuh, oh, ini faktor-faktor luar antarabangsa. Rafizi pula kata ada baiknya ringgit jatuh. Lokman Adam, ya, jurucakap terkini MKT UMNO pula kata ringgit jatuh ni, harga ringgit meningkat ni, nilai ringgit meningkat ni baik. Sebab apa? Ia menunjukkan kuasa pembeli yang ada. Inilah kerajaan pelawak. Ya, pelawak. Ya. Oi, orang pelabur yakin ke dengan negara? Pertamanya, Perdana Menteri yang kuat menipu. Maklumat yang kita ada tidak sehebat maklumat yang pelabur ada. Sebab mereka nak labur berbilion ringgit dalam projek berkait kerajaan. Mereka lah yang akan ada maklumat terperinci, ya, berkenaan negara ini. Lebih hebat dari kita. Mereka nak tahu dasar kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Ada tak? Ada tak Anwar umum? Tak ada. Tak ada. Yang Anwar pandai buat, berceramah sini, berceramah sana, asyik berceramah, ceramah. Ini dah masuk kempen, saya kira ni kempen 7 bulan dah. Ya. Tak tahu bila lah dia masuk ofis. Ya. Pelabur yakin ke dengan Perdana Menteri sebegini? Tak yakin. Mereka tak nak dengar seorang Perdana Menteri yang bercakap seperti pembangkang. Kita harus perang rasuah, kita harus ini, kita harus itu, cakap pembangkang. Mereka nak sekarang, anda dah jadi Perdana Menteri, apakah dasar pemulihan ekonomi ada pada diri hang? Hang kata nak perang rasuah, tapi hang lantik orang yang terpalit jenayah sebagai TPM. Salah satu tuduhan yang ada pada diri dia adalah rasuah. Orang percaya tak? Orang percaya tak seorang Perdana Menteri yang pada satu ketika dulu sudah menjalani hukuman penjara, sah disabit, memang sah bersalah tuduhan berkait rasuah, ya, kemudian dia masuk, dia lantik seorang TPM yang terpalit rasuah. Orang percaya tak? Mesti tak percaya. Sebab nak masuk berbilion ringgit. Orang percaya tak Perdana Menteri yang kata saya nak perang nepotisme, saya nak kerajaan-kerajaan terdahulu amalkan nepotisme, tetapi dia pula mengamalkan nepotisme pada kadar yang tertinggi dalam negara, di mana dia lakukan sesuatu yang Perdana Menteri terdahulu tidak pernah buat, iaitu dia bagi tiket terbuka kepada semua menteri, libatkan ahli keluarga, dan anak dia sendiri terlibat dalam sebagai penasihat dia. Ada tak pelabur percaya? Saya nak masuk duit berbilion ringgit, ahli-ahli keluarga semua terlibat dalam kerajaan. Kalau esok sesuatu terjadi, siapa yang akan siapa yang akan terseksa? Saya lah. Sebab semestinya dengan adanya ahli-ahli keluarga, lebih mudah untuk menutup, ya, salah guna kuasa, ketirisan, ya, rasuah, ya. Jadi duit saya boleh hangus begitu sahaja, ya. Sebenarnya Anwar telah menimbulkan satu suasana di mana kerajaan inilah kerajaan yang paling mudah, ya, berlaku rasuah, salah guna kuasa, ketirisan. Sebab ada penglibatan ahli keluarga. Sebab ada lantikan ahli-ahli politik dalam GLC, dalam badan berkanun, dalam kadar yang amat tinggi, antara tertinggi, dan dilakukan secara terbuka. Kata nak perang rasuah, tapi anda timbulkan suasana yang mudah berlaku rasuah. Sebelum PRU 15, katanya ada bukti hitam putih Zahid terlibat dalam skandal LCS babak perolehan. Ada bukti hitam putih, malah disiap ditunjukkan bukti hitam putih itu oleh Rafizi Ramli. Fahmi Fadzil serang Zahid, Rafizi Ramli serang Zahid, Anwar serang Zahid. Tapi lepas PRU 15, ada tak nampak Zahid diheret ke muka pengadilan? Tidak ada. Dia diberi ganjaran, dia dinaikkan sebagai TPM. Orang percaya tak? Itu saya kata kerajaan penipu, kerajaan pelawak, ya. Katanya sebelum PRU 15 tangkap Azam Baki, sebab Azam Baki memang disyaki telah melakukan satu kesalahan jenayah, ya, berkait dengan pembelian saham menggunakan akaun dia ketika dia menjawat jawatan penting dalam SPRM. Tangkap Azam Baki, tangkap Azam Baki. Inilah laungan pemimpin-pemimpin PH. Lepas dah berkuasa, mereka lanjutkan tempoh perkhidmatan Azam Baki, dan di bawah Azam Baki telah mendakwa
seorang dua pemimpin pembangkang di mahkamah. Itu pun ada atas tuduhan yang belum lagi didedahkan bukti. Ya. Inilah kerajaan yang saya lihat, kerajaan penipu, pelawak. Tidak ada sesiapa boleh percaya kerajaan ini. Bila mereka buat event, mereka terpaksa kerah bas program jelajah madani. Sebab kali pertama mereka buat tak dapat sambutan. So kali kedua mereka kerah bas, berbelas-belas bas untuk angkut orang, mungkin dari bahagian-bahagian UMNO, PKR di seluruh negara, mai kat sana nak tunjuk penuh dewan. Perikatan Nasional dia buat event melimpah kemah. Tak perlu ada bas, tak perlu ada makanan, tak perlu ada apa-apa bentuk sogokan untuk bawa orang mai. Melimpah. Jadi mereka takut mereka boleh sampai menipu secara terbuka. Peneroka Felda ni sebenarnya Anwar yang bantu, bukan Muhyiddin. Ya. Terdesak gila, cemas dah kerajaan pimpinan Anwar. Kau fikir orang-orang yang kau kerah dengan bas ni dari kawasan-kawasan lain boleh mempengaruhi ke undi? Yang PN buat ceramah ni, yang melimpah ni, dari kampung-kampung duk nak main. Betul ke PN buat ceramah? Kami nak pergi tengok. Melimpah. Dia keluar dari merata, dari kampung-kampung persekitaran datang nak dengar. Dan orang-orang ni ramainya peneroka Felda. Mereka dengar, mereka tahu. Mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka yang tanda tangan perjanjian, mereka tahulah. Mereka tahu siapa cakap betul, siapa cakap tipu. Tapi pasal terdesak, terpaksa juga tipu. Mana tahu boleh pengaruhi mungkin 10% peneroka Felda ni. Tipulah. Kuat tipulah kerajaan Anwar. Di bawah kerajaan pimpinan Anwar, katanya tak boleh 3R. 3R ni sebenarnya diwar-warkan oleh pemimpin mereka dengan cara yang menghasut dan melanggar undang-undang. Siang yang hasut orang Cina, kononnya gelombang hijau ni jaga-jaga dia boleh tukar negara ni negara Islam. Ada portal pula China Press petik ucapan Guan Eng sebagai berkata gelombang hijau ni boleh robohkan tokong ke kuil yang dia tak suka, ya, di Pulau Pinang. Ramasamy pula pertikaikan penguasaan orang Melayu dalam perkhidmatan awam, ya. 3R ni sebenarnya bukan jenayah. Kalau anda sentuh agama, bangsa, negara, tak ada apa. Anda boleh sentuh. Cuma jangan dalam bentuk yang melanggar undang-undang. Tapi mereka ugut rakyat, tak boleh sentuh 3R ni. Tapi pihak mereka yang tengah hasut rakyat. Saya tak heran mereka hasut rakyat. Sebab Anwar adalah penghasut terbesar di negara ini yang telah menghasut selama berdekad lamanya rakyat untuk cuba menumbangkan kerajaan-kerajaan YDPA terdahulu, termasuk menghasut untuk diadakan rusuhan Malaysian Spring ala Arab Spring, di mana di Arab Spring pernah berlaku pertumpahan darah. Anwar Ibrahim lah yang melakukan benda ni sejak berdekad lamanya. Jadi saya tak hairan kerajaan ni, orang pemimpin-pemimpin dia, kalau anda lihat sejarah, modal dia adalah hasutan. Dan ini bukan saya yang kata, Rafizi Ramli yang kata kerja PH adalah menghasut ketika dulu masa jadi pembangkang. Dalam satu sidang media, Rafizi kata kerja mereka menghasut. Jadi bila dah hasut berdekad lamanya, jadi mereka tak ada modal lain, hasut. Kalau DAP nak undi Cina, dia hasut orang Cina untuk takut dengan PAS, untuk benci PAS. Dia memusuhi Parti Melayu Islam yang terbesar, sentiasa memusuhi Parti Melayu Islam terbesar, supaya dia ada modal untuk digunakan untuk menghasut orang Cina untuk mengundi DAP. PKR sentiasa menghasut dari dulu lagi. Ini pengakuan Rafizi. Dan sekarang ni mereka ada modal apa lagi? Hasut, menipu, hasut membenci pembangkang. Inilah kerajaan yang paling banyak melanggar undang-undang, tapi dia cerita kononnya dia bersih. Boleh percaya tak kerajaan yang mengamalkan nepotisme adalah kerajaan bersih? Sukar nak percaya. Sebab dengan adanya nepotisme, paling mudah untuk melindungi orang yang melakukan rasuah, jenayah rasuah, salah guna kuasa, dan paling mudah menyelindungi gejala ketirisan daripada umum. Fikir-fikirkanlah.
Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.